untuk mengambil bahagian dalam pembahasan bersembangan bahagian-bahagian pilihan raya negeri Sarawak 2015. Dato' Speaker, persembangan kawasan pilihan raya telah lama dianggap sebagai tidak adil kerana dua amalan SPR iaitu malapportionment dan gerrymandering. Prinsip satu orang satu undi satu nilai, one man one vote one value telah perlahan-lahan terhakis melalui pilihan raya malapportionment iaitu pembahagian tidak sekata dan gerrymandering yang telah lama dikritik kerana tidak adil dan tidak demokratik. SPR Malaysia sudah terkenal dengan gerrymandering dan malapportionment apabila Barisan Nasional memenangi 133 kerusi parlimen dengan hanya 47% undi popular berbanding dengan pembangkang sebanyak 89 kerusi walaupun mendapat 51% undi popular pada PRU ke-13 pada tahun 2013. Dato' Speaker, SPR telah mengkaji semula pembahagian negeri Sarawak kepada bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri pada awal tahun 2015 dan telah menampilkan show-show berikut. Di antara perubahan bilangan bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan bagi negeri Sarawak, jumlah bahagian-bahagian pilihan raya negeri bagi Sarawak ditambah sebanyak 11 bahagian yang menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 82 bahagian. Pindaan kepada nama bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan yang melibatkan satu bahagian negeri Sarawak dan pindaan kepada nama 4 bahagian-bahagian pilihan raya negeri. Dato' Speaker, saya berpendapat bahawa kita perlu kualiti dan bukan kuantiti. Mengapakah persembahan semula negeri Sarawak 2015 merupakan proses penambahan kerusi pertama di dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak yang dilaksana tanpa penambahan kerusi parlimen. Memandangkan tiada kerusi parlimen yang ditambah, adakah ini bermaksud penambahan kerusi DUN Sarawak adalah tidak diperlukan dengan segera? Implikasi ini tidak menambah sebarang kerusi parlimen di Sarawak ialah kemungkinan bahawa Sarawak akan kurang diwakili jika kerusi parlimen baru ditambah di Sabah dan Semenanjung Malaysia dalam persembahan semula bagi Sabah dan Semenanjung Malaysia selepas selesai persembahan semula Sarawak. Adakah semua ahli parlimen BN Sarawak bersetuju dengan penambahan kerusi DUN tanpa penambahan kerusi parlimen Sarawak? Ini tidak akan membantu dalam memastikan Sabah dan Sarawak bersama-sama memegang sekurang-kurangnya 1/3 jumlah bilangan kerusi parlimen. Buat masa ini, jumlahnya lebih hampir kepada 25%. Peratus ini akan berkurangan jika lebih banyak kerusi parlimen ditambah ke Semenanjung Malaysia berbanding dengan Sabah dan jika tidak ada kerusi parlimen ditambah di Sarawak. Dato' Speaker, jumlah pengundi telah meningkat daripada 905,722 dari persembahan semula Sarawak pada tahun 2005 Sarawak kepada 1,109,134 pada 2015 persembahan semula Sarawak. Ini merupakan peningkatan sebanyak 203,412 pengundi atau 22.5%. Memandangkan peningkatan ini, mengapa hanya jumlah kerusi Dewan Undangan Negeri meningkat tetapi tiada kerusi parlimen? Dato' Speaker, berapun dengan penambahan kerusi Dewan Undangan Negeri, prinsip digunakan adalah tidak adil. Seperti yang diketahui, prinsip-prinsip yang dijadikan asas dalam melaksanakan urusan kajian semula persembahan bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri bagi negeri Sarawak adalah berdasarkan bahagian 1 jadual ke-13 perlembagaan persekutuan. Dari segi penentuan bilangan pemilih bagi satu-satu bahagian pilihan raya, kita semua tahu adalah sukar untuk menentukan perbezaan bilangan pemilih di antara kawasan yang maju dan kawasan yang belum maju atau di kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Sehingga kini tiada formula khusus yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan keseimbangan jumlah pemilih antara satu bahagian dengan satu bahagian pilihan raya yang lain. Adakah ia bermaksud konsep one man, one vote, one value tidak mungkin atau tidak dapat dicapai di Sarawak, jangan kata di Malaysia? Justru, prinsip-prinsip yang dibentukkan di bawah jadual ke-13 perlembagaan persekutuan dijadikan asas utama dalam melaksanakan urusan kajian semula persembahan bahagian-bahagian pilihan raya ini. Prinsip yang berikut adalah seboleh-bolehnya diambil kira dalam membahagikan mana-mana unit kajian semula kepada bahagian-bahagian pilihan raya menurut peruntukan perkara 106 dan 107. Dalam jadual ke-13 ini dengan jelas menyatakan bahawa salah satu prinsip dalam membahagikan kawasan pilihan raya adalah bilangan pemilih.
Jumlah pemilih dalam setiap kawasan pilihan raya mestilah lebih kurang sama kecuali kawasan adalah terlalu besar menyebabkan kesukaran dalam mencapai pemilih. Selalunya alasan yang diberikan oleh SPR mengapa jumlah pengundi di kawasan luar bandar adalah kurang daripada yang di bandar adalah disebabkan oleh kawasan yang lebih besar yang rakyat perlu meliputi di kerusi luar bandar. Tetapi ada beberapa kerusi di kawasan bandar yang lebih kurang sama saiz tetapi mempunyai perbezaan yang besar dalam jumlah pengundi. Sebagai contoh, N081 yang terletak di kerusi Parlimen P194 Petrajaya meliputi 10 km persegi mempunyai 13,580 pengundi, manakala N10 Pending yang di kerusi Parlimen 195 Bandar Kuching mempunyai 30,881 pengundi dan meliputi 14 km persegi. Sedangkan N09 Padungan di kerusi Bandar Kuching juga mempunyai 22,873 pengundi dengan kawasan 6 km persegi. Selain itu, kawasan yang lebih kecil daripada kawasan adun saya iaitu N52 Dudong tetapi hanya 1/3 bilangan pengundi di Dudong. Seperti Gedong mempunyai 632 km persegi dengan 6,712 pengundi sahaja, di mana Dudong yang mempunyai keluasan 669 km persegi mempunyai 28,569 pengundi. Dan yang lain seperti Sadun Jaya yang mempunyai 6,752 pengundi, Simunjang 7,513 pengundi, Saribas 9,296 pengundi, Laya 8,835, Bukit Saban 8,676, Kelakar 7,324 dan Kabon 9,157. Dan kawasan yang lebih kecil daripada kawasan N52 Dudong tetapi hanya mendapat setengah bilangan pengundi Dudong iaitu Demak Laut yang mempunyai keluasan 223 km persegi tetapi hanya mempunyai 12,365 pengundi dan Bukit Sari 11,051 pengundi. Dan jika dibandingkan dengan Satok yang mempunyai kawasan yang lebih besar daripada Satok tetapi bilangan pengundi adalah double atau more than double dengan izin daripada Satok iaitu Pending 30,881, Batu Lintang, Kotak Sentosa, Belawang, Bukit Asep, Bujut dan Senadin. Kita mau tahu mengapakah ia mempunyai perbezaan jumlah pengundi yang begitu besar. Dan ini adalah jelas menunjukkan ketidakadilan jika mengikut prinsip atau standard yang SPR telah ditetapkan untuk dirinya sendiri dalam proses persebadanan semula. Tuan Speaker, saya mendapati bahawa penambahan kerusi DUN di setiap kawasan parlimen adalah kesan penambahan pengundi di kawasan tersebut. Sebagai contoh, P197 Kotak Samarahan pada DUN 2011, jumlah pengundi adalah 32,619 dan selepas persebadanan semula, jumlah pengundi adalah 39,029 orang. Manakala di P199 Serian dari 29,963 kepada 34,602. Amat hairan apabila didapati jumlah pengundi di kawasan Stamping P196 adalah satu kerusi parlimen yang pengundinya kurang selepas persebadanan semula, iaitu dari 75,798 pengundi kepada 58,111 pengundi sahaja. Selepas persebadanan semula ini, Bandar Kuching akan mempunyai 81,992 pengundi, manakala P194 Petrajaya akan mempunyai 51,987 pengundi. Mengapa tidak SPR menambah satu lagi kerusi parlimen di Kuching dengan mengambil bahagian daripada Stamping dan Bandar Kuching untuk mewujudkan satu kerusi parlimen yang baru? Perkara yang sama boleh dikatakan dalam kes kawasan saya iaitu Lanang dan Sibu. Kedua-duanya adalah agak besar bagi segi kawasan liputan, iaitu Lanang mempunyai 722 km persegi, manakala Sibu meliputi 1,399 km persegi. Sebenarnya Lanang dan Sibu berada di bahagian Sibu di
Sarawak. Jumlah keluasan kedua-dua kawasan parlimen ini adalah sebanyak 2,121 km persegi dan jumlah pengundi bagi kedua-dua bahagian kerusi parlimen adalah sebanyak 123,852 pengundi. Adakah SPR berhasrat untuk mewujudkan kerusi baru parlimen baru di kawasan Sibu dengan mengambil bahagian dari P211 Lanang dan P212 Sibu? Dato' Speaker, yang nak Lanang. siapa? Bukan Serai. Tak ada masa, sorry ya. Nanti. Seminit ni. Jangan kacau. Sikit. Tuan, ini Sarawak, jangan kacau. Tuan yang Sikit lah, Lanang. Ya, Bagan Serai. Duduk lah. Dato' Speaker, ianya amat mengecewakan apabila prinsip one man, one vote, one value boleh dikatakan tidak wujud di Sarawak apabila jurang jumlah pengundi adalah begitu besar jika dibandingkan dengan kerusi jumlah pengundi yang terbanyak dan terendah selepas bersebanangan semula Sarawak, iaitu kerusi N54 Pelawan di bawah P212 Sibu dengan 31,388 pengundi dan N26 Gedong di bawah P200 Bagang Sadong dengan 6,712 pengundi. Bedanya adalah sebanyak 24,665 pengundi yang boleh membentuk lebih kurang 3 lagi kerusi N26 Gedong. Selanjutnya, jumlah pengundi di kerusi parlimen P195 Bandar Kuching yang mempunyai jumlah pengundi yang terbanyak iaitu 81,992 berbanding dengan P207 Igang yang mempunyai jumlah pengundi yang terendah iaitu 18,082 pengundi. Bedanya adalah sebanyak 63,910 orang yang boleh membentuk lebih kurang 3 lagi kerusi P207 Igang. Pembahagian sekata equal apportionment, kebiasaan dan Boleh soal Lanang. Kanawi. Boleh soal boleh. tunggu saya tak ada masa. Boleh tak? Nanti Kanawi. tunggu Barisan Nasional. Boleh soal boleh kan? Sikit. Saya masih ada. Sorry ya. Pembahagian sekata equal apportionment, kebiasaan dan kekecualian untuk kawasan yang kurang pengundi tetapi luas kawasannya. Punca masalah ini ada apabila hak yang ditetapkan pada asalnya dalam perlembagaan bersekutuan telah dipindah daripada Valiant Plus minus 15% daripada saiz purata di peringkat negeri dari tahun 1957 ke 1962 kepada plus minus 33.33% pada tahun 1962 ke 1973 dan akhirnya dihapuskan pada tahun 1973 oleh Parlimen. Tanpa hak perbezaan luas antara sekejap lagi. Antara saiz kawasan yang dibenarkan, kita kini mempunyai masalah out of control malapportionment. Dan yang diperlukan dengan pembangunan yang mundur di Sarawak walaupun penambahan 11 kerusi, tiada penambahan kerusi parlimen dan jika tiada penambahan peruntukan daripada kerajaan persekutuan, apa gunanya tambah kerusi DUN? Dengan 82 kerusi DUN, adakah masa persidangan akan dipanjangkan dari 8 hari kepada 1 minggu atau lebih lama lagi? Seperti di Dewan Yang Mulia ini, kita mempunyai 222 kerusi tetapi masa persidangannya hanya lebih kurang 50 hingga 60 lebih hari setahun, yang tidak cukup untuk memberi peluang kepada setiap ahli parlimen untuk berbahas dan membawa isu rakyat ke parlimen. Selain itu, rakyat Sarawak ingin tahu adakah penambahan 11 kerusi DUN ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalaman BN Sarawak yang disebabkan penubuhan 2 parti baru iaitu Teras dan UPP di Sarawak. Saya harap ini bukanlah tujuan sebenar ada agenda di sebalik penambahan 11 kerusi DUN kerana ia adalah tidak bertanggungjawab dan tidak adil kepada rakyat Sarawak dan juga Malaysia. Walau bagaimanapun ia memberi petanda jelas yang pilihan raya negeri Sarawak akan diadakan dalam masa terdekat bagi mengesahkan kedudukan dan mengukuhkan pentadbiran Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak yang kini tergugat akibat skandal seperti derma 2.6 bilion dan juga hutan 1 MDB. Oleh itu saya membantah bersempatangan semula Sarawak ini. Sekian. Yang Muhammad